Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Habib. Saya nak share dengan anda satu benda yang sangat penting. Tapi sebelum tu, dekat tangan saya ada satu buku, Mudahnya Menjemput Rezeki. Saya bukan nak jual, saya nak tunjuk buku ni, proses nak baca buku, kita kena baca satu-satu. Buka satu muka, betul tak? Muka satu, muka dua, muka tiga, sampailah muka yang terakhir. Itu proses nak baca buku, betul tak? Ada orang baca, ambil proses cepat, dia baca zup. Ada orang dia baca satu-satu, dia ulang balik. Tapi at the end habis juga. So ini dipanggil proses membaca buku. Okay? So saya nak share dengan anda proses nak dapatkan pelanggan. So, dia ada proses. Setiap benda itu perlu ada proses. Now, proses nak dapatkan pelanggan, kalau anda bisnes yang baru nak mulakan bisnes, ada proses dia. Semua benda ada proses. So, salah satu proses yang paling untuk anda mudah faham, daripada dia tak kenal anda, kita panggil dia sebagai cold prospect. Dia tak kenal anda. Bila dia tak kenal anda, susahlah sedikit dia nak membeli. Okey, proses dia kena kenal dulu. Bila dah kenal, barulah dia jadi pembeli, customer. Bila dah jadi pembeli, dia suka dengan produk anda, dengan servis anda, dia akan jadi peminat tegar anda. So peminat tegar ni dia akan suka beli berulang-ulang kali. Now, ini proses daripada orang tak kenal sampailah dia jadi pelanggan. Now, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya nak share dengan anda. Ini proses nak dapatkan pelanggan. Now, saya nak share apa mistake yang saya buat dulu untuk saya tak buat proses ini. Saya nak terus dapatkan pelanggan. So, bila saya nak dapatkan pelanggan, saya terus buat iklan menjual. So, bila saya terus buat iklan menjual, apa berlaku? So, daripada banyak orang yang melihat iklan, sama ada percuma ataupun berbayar, okey, tak kisahlah anda buat dekat Facebook group, Facebook posting, IG posting, dekat website ke, dekat FB ad ke. Okey, bila anda buat posting menjual, so chances untuk orang membeli kurang. Sebab apa? So maksudnya sebab banyak gangguan. Term dia gangguan, banyak gangguan. Gangguan ni apa dia? Contoh, saya nampak iklan anda buat dekat FB group. Saya nampak iklan anda, bukan sebab copywriting anda tak bagus, bukan sebab gambar anda tak mengiurkan untuk saya bertindak, tapi masalahnya gangguan. Ketika itu berlaku gangguan. Hari ini banyak gangguan. Contoh, saya tengah buat sharing anda, tiba-tiba telefon saya berbunyi dan saya kena angkat call sebab urgent. Itu gangguan. Orang nak buat pembayaran, apa gangguan yang berlaku? Contohnya TAC tak masuk, itu gangguan. Okey, dia tengah dia minat, dia nampak posting anda, dia minat, tapi ada gangguan yang berlaku menyebabkan dia delay. Dia tak ambil tindakan segera. So macam mana nak elakkan gangguan ni? Untuk bagi anda mudah faham, pernah tak anda bukan prospek ini dia tak minat, tapi sebab dia banyak sangat gangguan. Gangguan iklan, gangguan yang faktor-faktor yang tak dijangka. Contoh, dia scroll Facebook pukul 2, masuk kerja, apa berlaku? Bos ajak meeting. Tadi dia tengah scroll ni, nampak iklan lain dah tekan. Bos ajak meeting, terus tak jadi. Ini semua dipanggil gangguan yang membantutkan. So, bila gangguan itu berlaku, anda nak juga buat iklan, anda push. Itulah yang menyebabkan daripada 100 orang hanya satu saja pembelian yang berlaku. Inilah sebab apa? Sebab kita bermain dengan kaedah dipanggil hard sell punya kaedah. Menjual umum, direct menjual. So, dalam tempoh 3 tahun yang lepas, saya terlibat secara langsung dalam satu perniagaan berbentuk fokus niche pakaian. Dan kita menggunakan kaedah apa dia? Iklan direct menjual. So, dan kita dah spending beratus ribu, dan nanti kalau jika ada masa saya akan tunjukkan case study yang kita test kepada almost 200,000 customer, prospek, bukan customer, prospek,
untuk test behavior. Bila kita test, hanya beberapa lebih kurang average 2 ke 3% saja yang terus membeli. Ini iklan berbentuk hasil. Maksudnya daripada 200,000 orang yang berminat, dia bukan nampak tau, dia nampak lepas tu berminat. Ini yang berminat ada 200,000 lebih, 250,000 tak silap saya. 250,000 ni yang buat tindakan untuk membeli hanyalah saya rasa dalam 2%. 2 ke 3% saja, which is dalam 4,000 orang lebih kurang, 4 ke 5,000 orang. So nak beritahu tuan-tuan, kenapa? Untung tak kaedah ini kalau anda terus buat tadi kan, dia macam baca buku tadi, anda nak baca buku tapi anda nak habiskan cepat, anda tak ada masa, anda buat apa? Anda terus langkau sinopsis. Habis tak? Faham tak? Faham juga. Betul tak? So anda tengok sinopsis. So dalam kes ini, itu salah satu kaedah dia. Anda buat nak dapatkan customer cepat, so anda terus buat iklan menjual direct. Okey, kaedah ni boleh ke tidak? Boleh, tapi apa yang berlaku, pelajaran yang saya lesson learn yang saya belajar adalah bila anda dah capai mungkin 500,000, anda akan mula merasa untung anda susut dengan banyak. Sebab apa? Bila you buat iklan direct menjual, ataupun tak kiralah berbayar ke tak berbayar, buat iklan direct menjual, you force people, orang jadi tak selesa, dan satu orang tak selesa, satu gangguan banyak untuk menyebabkan dia ambil tindakan segera, menyebabkan apa? Menyebabkan peratusan conversion itu jatuh. Maksudnya nak push orang terus membeli pada saat itu, dia ambil masa. Dan bila anda push, apa berlaku? So bila anda terlampau push cost untuk dapatkan prospek itu, dapatkan sebab dalam kes tadi saya, kita bawa orang ke website. Bila kita bawa, kos untuk bawa orang meningkat dengan mendadak. Daripada beberapa, dulu dalam 30 sen je untuk bawa ke website, satu customer, prospek yang berminat untuk membeli, sehinggalah kos jadi sampai RM3 untuk bawa seorang pergi ke website untuk tengok produk kita. Dan bila peningkatan kos ini menyebabkan untung margin jatuh mendadak. Walaupun capai jualan hampir juta dan sebagainya, tapi jualan margin untung agak nipis. Sebab apa? Menggunakan kaedah, dia tak baca buku, dia buat apa? Dia baca sinopsis buku. Itu kaedah yang pertama. Boleh tak? Boleh. Kalaulah margin anda besar, margin anda RM200 solid untuk pasaran yang biasa, mungkin anda boleh. Tapi ada cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih baik untuk dapatkan prospek dengan harga yang lebih murah dan lebih berkualiti, dan mereka bersedia tanpa gangguan-gangguan ini. So dia lebih best sebab dia ada proses. Sama juga bila baca buku, bila anda baca buku, anda ikut proses. Bila anda ikut proses, you akan faham, you akan dapat kefahaman yang lebih mendalam. Dan kadang-kadang bila baca buku, contoh yang mudahnya menjemput rezeki ni, bila you baca, kadang-kadang menitis air mata. Sebab apa? Kefahaman itu. Bila ada orang, dia baca sinopsis, so dia tak feel. Sama juga dengan customer, kalau dia tak lalu proses, dia tak feel dengan produk anda. Sebab itu peratusan conversion, maksudnya daripada beratus orang nampak, hanya berapa kajian dibuat, saya punya kajian 2%, 2 ke 3% sahaja call. Maksudnya orang yang tak kenal anda tiba-tiba nak membeli produk anda kalau offer anda bagus. Dan kajian international pun menyatakan begitu. So nak beritahu anda, pentingnya anda bila nak menjual, anda susah nak menjual direct ni. So apa anda kena buat? Kalau anda nak dapat kaedah yang lebih sempurna, kena ada step by step. So kaedah yang lebih mudah adalah, mereka tak bersedia untuk membeli ketika itu, kita kena ada satu platform yang mana kita boleh buatkan mereka bersedia. Macam mana? Contoh ada satu case tadi yang saya nampak, beliau buat tak menggunakan kaedah berbayar. Apa yang beliau buat? Beliau buat sharing di grup-grup
Okey, dan beliau berkongsi berkenaan dengan ini adalah kes tadi insurans. So beliau berkongsi berkenaan dengan hibah. Hibah ni adalah hibah ni sagu hati yang diberikan oleh suami kepada isteri jika berlaku something kepada suami lah, meninggal dunia. So hibah. So dia buat sharing pasal hibah-hibah, dan last kali dia cakap masuklah ke sini. Dia menjual tak? Dia tak menjual. Dia give something. Give something untuk dapatkan, untuk dapatkan data, dan bila data itu dia masukkan data tu ke dalam kolam dia. Ada orang selesa guna Facebook group, ada orang selesa guna group Telegram, ada orang suka collect email, tak ada masalah pun. Apa pun kaedah anda nak collect database ini, poin pentingnya adalah bila anda collect, mereka ini bersedia untuk menerima anda. Bila kita baca buku, kita baca satu-satu, kita tengok sari kata buku ni satu-satu, penulis cakap apa dan sebagainya, kita bersedia untuk membaca sehingga habis. Sama juga macam pelanggan. Bila mereka ini lalu step by step proses yang dibuat, mereka bersedia untuk membeli dan end up conversion yang membeli sangat tinggi. Itu cara dia. Now, anda kena faham, untuk tarik orang, anda kena dipanggil insentif yang menyebabkan mereka berminat, dan insentif ini kalau boleh cari yang berkaitan dengan produk anda. Contoh, kalau anda katakan anda adalah jual memasak, anda adalah kedai memasak, anda nak tarik ramai orang, anda boleh buat tutorial, tip-tip memasak. Anda bagi kepada mereka. Tapi untuk mereka dapat tip-tip itu, mereka kena masuk ke dalam kolam anda. Macam anda yang tengok video ini, anda masuk ke grup Telegram, so anda dah masuk ke kolam saya. Itulah proses yang anda kena lalu. Proses pembelian itu. So bila orang tu dah masuk kolam, gangguan itu kurang. Itu term dia, gangguan itu kurang. Bila gangguan itu kurang, apa yang berlaku? Mereka lebih bersedia. Anda kena inform awal-awal bila, contoh, bila dah kumpulkan ikan-ikan ini ke dalam kolam-kolam anda, so anda beritahu, okey, hari Jumaat ni kita nak buat something, kita ada pelancaran. So mereka dah bersedia. Sebab apa? Gangguan-gangguan ini mereka dah set, letak tepi dah. So mereka bersedia. So mereka boleh adjust. Bos cakap hari Khamis ada meeting, pelancaran hari Jumaat. So dia orang dah readykan jadual mereka hari Jumaat. Okey. Mindset dah ready, gangguan-gangguan ini kurang. So bila gangguan ini kurang, apa berlaku? The best part, bila gangguan ini kurang, conversion ini tinggi. Mungkin daripada 1,000 orang yang melihat, hanya kalau pakai cold market, maksudnya terus menjual, daripada 1,000 orang, mungkin 1-2%, 2 saja orang, ataupun 2% apa? 20 orang yang membeli. Tapi menggunakan kaedah yang tadi, kaedah bina kolam dulu, lepas tu baru educate, kemudian beri mereka readiness, dan bagi tahu mereka ready. So make sure bersedia pada tarikh ini, dan anda hantar reminder. Apa akan berlaku pada mereka? Conversion itu tinggi. So mungkin 10%. Daripada 1,100 yang membeli. So dalam realiti sebenar, untuk anda faham, kalau anda buat bisnes di offline, anda kena keluarkan kos untuk buat apa? Untuk beli plastik, untuk set up kemah, beli meja. Ini adalah dipanggil kos-kos untuk orang mengenali anda. Okey? Dalam online, itu adalah kos-kosnya. Kumpul orang, buat iklan adalah kos-kos yang perlu dibuat untuk memperkenalkan diri anda. Okey? So, saya harap dengan sedikit perkongsian ini anda faham.
Dan kalau anda ada soalan, anda boleh letak dalam grup. Saya akan bantu anda menjawab dengan lebih detail. Okey? Dan saya akan kongsikan kes-kes study yang menarik untuk anda. Okey? Semoga membantu dan semoga video ini memberi anda some idea bagaimana anda boleh dapatkan prospek dengan lebih mudah. Dan saya akan tunjukkan case study yang sangat powerful. Okey, semoga membantu anda. Ini adalah video teaser. Semoga video teaser ini membantu anda. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.